Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Kembali lagi kita ke subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, bab 1, topik 1.3 Percanggahan fizikal. Standard pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama, mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Yang kedua, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Yang ketiga, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Yang keempat, menghasilkan lakaran produk berfokus bahagian yang mempunyai masalah inventif. 1.3.1 Mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Mengenal pasti percanggahan fizikal adalah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain dalam suatu objek. Terdapat 3 parameter. Yang pertama, saiz. Percanggahan fizikal untuk parameter saiz ialah besar, kecil. Parameter kedua, beban. Percanggahan fizikal bagi parameter beban ialah beban, berat, ringan. Parameter ketiga, ketinggian. Percanggahan fizikal bagi parameter ketinggian ialah tinggi, rendah. Pelajar lihat pada gambar rajah di bawah. Gambar rajah yang pertama, kemah. Parameter yang digunakan ialah saiz. Jadi percanggahan fizikal bagi kemah ialah besar, kecil. Gambar rajah kedua, parameter beban. Percanggahan fizikal bagi beban ialah berat, ringan. Parameter yang ketiga, ketinggian bagi produk ini. Jadi percanggahan fizikalnya ialah tinggi, rendah. Kerana ada kerusi yang tinggi, ada kerusi yang rendah. Seterusnya, menganalisis percanggahan fizikal. Contoh objek kerusi. Percanggahan fizikalnya ialah tinggi, rendah. Situasi, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Persoalannya, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya ialah ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas. Jadi, jenis kaedah pemisahannya ialah kaedah pemisahan ruang kerana berlaku pada masa yang sama. Objek yang kedua ialah kemah. Percanggahan fizikalnya ialah besar, kecil. Contoh situasi, kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Persoalannya, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa berlainan. Jadi, jenis kaedah pemisahannya ialah kaedah pemisahan masa kerana dia berlaku pada masa yang berlainan. Apa itu kaedah penyelesaian masalah inventif? Terdapat 2 kaedah penyelesaian masalah inventif. Yang pertama, kaedah pemisahan ruang, iaitu sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama. Kaedah yang kedua, kaedah pemisahan masa, sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan. Okey, cikgu bagi contoh. Contoh 1. Adakah payung perlu dibuka sepanjang masa?
Jawapannya tidak. Payung hanya dibuka apabila waktu hujan ataupun panas dan ditutup apabila tidak digunakan. Jadi, adakah perkara ini berlaku pada masa yang sama? Jawapannya tidak. Maka, kaedah penyelesaian masalah inventif bagi situasi ini ialah kaedah pemisahan masa. Seterusnya, contoh yang kedua. Adakah semua item ini berfungsi pada masa yang sama? Ya. Jadi, ia merupakan kaedah pemisahan ruang. Baik pelajar, selepas dah pilih jenis kaedah pemisahan, sama ada pemisahan ruang ataupun kaedah pemisahan masa, apa yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah inventif ini? Kita ke topik seterusnya, iaitu 1.3.2, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Pelajar lihat pada gambar rajak ini, apakah masalah yang dihadapi oleh kedua-dua pelajar di bawah? Kerusi yang sama, tapi pelajar yang berbeza ketinggian menggunakan kerusi yang sama. Jadi, itu merupakan satu masalah. Pelajar yang rendah mungkin akan selesa duduk kursi tadi, tapi berbeza pula dengan pelajar yang tinggi, mungkin tidak selesa. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan kaedah pemisahan ruang. Kenapa? Sebab pelajar tadi berada dalam satu kelas pada masa yang sama dan menggunakan kerusi pada masa yang sama. Selepas kaedah pemisahan ruang atau masa ditentukan, pilih prinsip inventif yang bersesuaian untuk menyelesaikan inventif yang dihadapi. Okey, memandangkan kamu telah memilih kaedah pemisahan ruang, jadi cadangan prinsip inventif adalah seperti dalam jadual di sebelah. Okey pelajar, kamu tengok dalam jadual ini. Boleh rujuk juga dalam buku teks. Muka surat 16. Okey, ada 7 prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Jadi pelajar, untuk kerusi tadi, apakah prinsip inventif yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar yang tinggi tadi? Pembahagian, pengekstrakan, kualiti setempat, penyarangan, filem nipis dan cangkerang yang boleh lentur, pengantara, tidak simetri. Yang mana satu yang sesuai? Untuk masalah pelajar yang berbeza ketinggian menggunakan kerusi yang sama. Jawapannya ialah Subhanallah. Jadi kita pilih kepada prinsip penyarangan. Macam mana pilih? Saya tunjukkan contoh. Kita ke topik seterusnya 1.3.3, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Contoh kerusi. Objek kerusi. Percanggahan fizikal pada kerusi: tinggi, rendah. Contoh situasi: kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Persoalannya, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama?
Jawapannya ya. Jadi, jenis kaedah pemisahannya ialah ruang. Kenapa? Kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas. So, jadi pelajar, kita pilih prinsip penyarangan. Maksud penyarangan ialah meletakkan atau memasukkan suatu objek ke dalam objek yang lain, objek yang sama tetapi berlainan saiz. Contohnya, antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Jadi, berdasarkan kepada prinsip inventif penyarangan, ini adalah contoh cadangan bagi menyelesaikan masalah kerusi tadi, iaitu menghasilkan kerusi yang boleh laras ketinggiannya. Seterusnya, setelah kamu mengenal pasti prinsip inventif bagi masalah tadi, kita perlu menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Ini produk asal. Seterusnya, ini contoh lakaran produk kerusi yang boleh laras. Produk yang telah dibuat penambahbaikan. Kita tumpukan pada bahagian yang perlu dibuat penambahbaikan, iaitu mempunyai bahagian yang boleh dilaraskan ketinggiannya pada kerusi ini. Malahan mempunyai roda bagi memudahkan ia bergerak. Ini hasil produk yang telah siap. Jadi pelajar, semua produk yang kamu lihat di pasaran pasti ada penambahbaikannya. Apabila sesuatu produk itu dibuat penambahbaikan, maka dia merupakan satu masalah inventif. Kerana produk yang mempunyai masalah inventif perlu dibuat penambahbaikan. Jadi pelajar, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ada 4 perkara. Yang pertama, apa itu percanggahan fizikal. Yang kedua, pemilihan prinsip inventif. Yang ketiga, menjustifikasi cadangan perubahan. Keempat, menghasilkan lakaran produk. Pelajar, tugasan untuk hari ini, buat latihan dalam modul muka surat 11 sehingga muka surat 13. Sebarang persoalan boleh tanya cikgu. Kata kunci hari ini, percanggahan fizikal. Kata kunci hari ini, percanggahan fizikal. Okey pelajar, terima kasih kerana mengikuti PDPR pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.